Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertamanya kita panjat rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal di atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada malam ini, yang mana kesempatan-kesempatan seperti ini tidak boleh kita beli daripada mana-mana kedai, yang mana ianya merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi berapa ramai di kalangan manusia yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesempatan seperti hari ini, kita tidak menghargai. Dan benarlah kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang sahih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana seringkali manusia itu terlupa dan terlalai dengan dua nikmat ini. Dan dua nikmat tersebut kata baginda sallallahu alaihi wasallam as-sihah wal faragh, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat waktu lapang. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita nikmat itu pada malam ini, dan kita isi kelapangan kita pada malam ini dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, iaitu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam yang mulia ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam, yang mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga ada disentuh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah dia. Dan pada pertemuan kita yang lepas, kita dah bincang tentang bagaimana Adam alaihi salam itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah mana Adam alaihi salam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, perkara yang pertama yang keluar daripada mulut Adam alaihi salam adalah bersin. Setelah mana Adam bersin, Allah Subhanahu wa taala dengan izin dia, Adam alaihi salam dia mengucapkan tahmid kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, kata Adam alaihi salam. Kemudian setelah mana Adam alaihi salam mengucapkan alhamdulillah, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunan dia, dia kata apa? Setelah mana Adam AS bersin kepada Allah Subhanahu, bersin kemudian bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, faqala lahu rabbahu yarhamukallahu ya Adam. Setelah mana dia bersin dan dia mengucap tahmid kepada Allah, ditashmidkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salam, yarhamukallahu ya Adam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai Adam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala minta kepada Adam alaihi salam pergi berjalan
dan bertemu dengan sekumpulan malaikat. Dan Adam alaihissalam dia pergi berjalan bertemu dengan sekumpulan malaikat. Setelah mana dia bertemu dengan sekumpulan malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam alaihissalam supaya Adam memberi salam kepada para malaikat tersebut. Adam alaihissalam dia mendengar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala apabila dia berjumpa dengan sekumpulan malaikat, lalu dia memberi salam kepada malaikat-malaikat tadi. Assalamualaikum. Kemudian setelah mana Adam alaihissalam memberi salam kepada malaikat-malaikat tersebut, faqalu wa alaikumussalam warahmatullah. Lalu malaikat tersebut, malaikat-malaikat yang mendengar salam daripada Adam alaihissalam, dia pun menjawab salam Adam alaihissalam, wa alaikumussalam warahmatullah. Dan di dalam hadis ini disebut para malaikat tersebut dia menambah dengan perkataan warahmatullah, yang mana pada permulaannya Adam alaihissalam dia memberi salam kepada para malaikat tersebut, assalamualaikum. Lalu malaikat-malaikat menjawab dengan menambah warahmatullah, wa alaikumussalam warahmatullah. Dan tuan-tuan, dulu pun kita dah bincang, di antara adab kita menjawab salam ada sepatutnya kita menjawab salam seperti mana orang yang beri tadi, ataupun lebih lagi, itu lebih baik. Setelah mana apabila orang memberi salam assalamualaikum, lalu lebih baik kita memberi jawapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Tidak boleh kita memberi salam kurang lagi daripada orang tu. Contohnya orang tu beri salam assalamualaikum warahmatullah, kita hanya menjawab waalaikumsalam sahaja. Lebih baik kita menjawab salam sama dengan apa yang mereka berikan, ataupun lebih lagi daripada apa yang mereka berikan. Dan itu yang ditunjukkan oleh para malaikat yang mulia. Apabila Adam alaihissalam memberi salam kepada mereka assalamualaikum, lalu dia memberi jawapan waalaikumsalam warahmatullah dengan tambahan warahmatullah. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila Adam alaihissalam dia memberi salam kepada para malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Faqal, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wahai para malaikat, sebutkanlah nama-nama semua benda ini kalau kamu daripada kalangan orang yang benar. Tuan-tuan, ayat ini bila kita lihat, dia merupakan jawapan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sebab sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika mana aku berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Lalu malaikat apabila dia mendengar Allah Subhanahu wa taala dia mengkhabarkan bahawa Allah nak jadikan di atas muka bumi ini malaikat, lalu dia bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Adakah engkau ya Allah nak menjadikan di atas muka bumi ini seorang manusia yang mana suka melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini malaikat-malaikat ini sentiasa memuji, mensucikan engkau. Tuan-tuan, malaikat dia tidak mengingkari perbuatan Allah Jalla wa'ala. Tak tuan-tuan, bukan itu sifat malaikat. Tetapi perkataan yang keluar daripada malaikat tersebut
adakah engkau nak menjadikan di atas muka bumi ini makhluk perosak? Adalah untuk malaikat nak bertanya kepada Allah, apakah hikmah? Kenapa Allah nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ini lebih tahu daripada engkau dan engkau tidak mengetahui. Setelah itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat tentang hikmah sebagaimana yang diperlukan oleh malaikat tadi. Kata Allah dalam ayat tersebut, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada Al-Quran, boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Yang mana apabila para malaikat dia nak tahu tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam alaihi salam, lalu Allah memberi jawapan kepada malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah pun mengajar Adam alaihi salam asma'a kullaha, semua nama-nama kepada Adam alaihi salam. Summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada para malaikat, yang mana Allah telah pun mengajar Adam alaihi salam tadi. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Wahai malaikat, beritahu kepada aku nama-nama semua ini sekiranya engkau orang yang benar, sekiranya engkau di kalangan yang benar. Qalu, lalu malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat baru tersedar tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahu hikmah kenapa Allah menjadikan Adam alaihi salam, yang mana Adam itu diajar sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama semua sekali. Lalu malaikat, apabila Allah kata kepada malaikat, wahai malaikat, cerita kepada aku semua nama-nama ini, malaikat tak tahu, sebab malaikat tidak pernah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama tersebut. Lalu dia mengiktiraf, dia mengakui kelemahan diri dia. Qalu, lalu mereka semua berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau wahai Allah, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah adalah Tuhan yang maha alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Qala ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada Adam alaihi salam, ya Adam ambi'hum bi asma'ihim, ceritakanlah kepada mereka ini semua, malaikat-malaikat tersebut, tentang nama-nama yang telah aku ajarkan tadi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada Adam alaihi salam. Tadi Allah ajar kepada Adam alaihi salam. Allah nak menunjukkan pula kemuliaan Adam ini kepada para malaikat. Dia kata apa kepada Adam? Wahai Adam, ceritakan pula kepada para malaikat ini nama-nama yang telah aku ajarkan tadi. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Kemudian setelah mana Adam alaihi salam dia menyebut satu persatu nama-nama yang telah pun Allah Jalla wa Ala ajarkan kepada dia tadi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian apabila Adam alaihi salam dicerita semua sekali nama-nama yang telah pun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dia tadi, kemudian terus Allah berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bukankah tadi aku dah sebut kepada engkau sesungguhnya aku ini mengetahui perkara-perkara ghaib yang ada di langit dan di bumi. Wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, dan aku itu maha mengetahui apa yang zahir dan apa yang engkau sembunyikan. Tuan-tuan, bila kita lihat ayat ini, kita dapati bahawa para malaikat dia mengakui kelemahan diri dia berbanding Adam alaihi salam.
Dan Allah Subhanahu wa taala dia menyampaikan hujjah kepada para malaikat. Kenapa Allah Jalla wa Ala nak jadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di atas muka bumi ni? Lalu disampaikan hujjah-hujjah dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihissalam dengan nama-nama. Kemudian Adam alaihissalam pula mampu untuk menyebut semula nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian para malaikat tidak mengetahui nama-nama tersebut, dan para malaikat dia mengakui kelemahan diri dia. Kemudian tuan-tuan, setelah mana para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala dia menyampaikan hujjah-hujjah kenapa dia nak jadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian malaikat dia mengakui kelemahan diri dia. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat supaya sujud kepada Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam." Dan ingatlah ketika mana kami berkata kepada para malaikat, "Usjudu li Adam." Wahai para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam alaihissalam. Fasajadu, maka semua malaikat tersebut sujud kepada Adam alaihissalam. Tuan-tuan, malaikat yang sujud kepada Adam bukan satu je, tak tuan-tuan. Fasajadu, semua sekali sujud kepada Adam alaihissalam. Selepas mana mereka mengakui kelemahan diri mereka, dan mereka mengakui bahawa Adam alaihissalam itu lebih mulia lagi daripada mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, kata Allah. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam alaihissalam. Semua sekali sujud kepada Adam alaihissalam, mengakui kelemahan yang ada dalam diri mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut, apabila para malaikat itu semuanya sujud kepada Adam alaihissalam, lalu Allah menyebut fasajadu, semua sekali sujud kepada Adam, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada satu makhluk yang tak nak sujud kepada Adam alaihissalam. Siapakah dia? Iblis laknatullah. Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan hujjah kenapa perlu sujud kepada Adam alaihissalam. Akan tetapi iblis menolak kebenaran ataupun hujjah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Adam alaihissalam. Tak nak sujud dia kepada Adam alaihissalam. Dan Allah tegaskan di sini kenapa mereka, iaitu iblis-iblis ini, tidak mahu sujud kepada Adam alaihissalam. Aba wastakbar, dia enggan dan dia takabbur. Sifat sombong diri yang ada pada iblis laknatullah. Tuan-tuan, para salaf dia menyebut dosa yang pertama yang telah dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takbur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapakah dia? Iblis laknatullah. Iblis merupakan makhluk yang pertama yang mana telah pun mengingkari perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan seluruh makhluknya supaya sujud tunduk hormat kepada Adam alaihissalam, semuanya sujud kecuali iblis laknatullah. Dan Allah menegaskan kenapa iblis tak nak sujud kepada Adam alaihissalam. Aba wastakbar, dia enggan dan dia takabbur, sombong diri, ego, rasa diri dia lebih baik lagi daripada Adam alaihissalam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala rakamkan dialog di antara iblis dan Allah. Allah bertanya kepada iblis laknatullah, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tak nak sujud kepada Adam apabila aku telah arahkan engkau sujud kepada Adam alaihissalam? Kenapa engkau tak nak sujud kepada Adam? Apa jawapan iblis? Menunjukkan ketakabburan iblis. Kata iblis dalam surah Al-A'raf, kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik lagi daripada dia. Ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik lagi daripada Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Yang mana Adam alaihissalam itu diciptakan daripada tanah, sedangkan aku ini diciptakan daripada api. Tuan-tuan, malaikat kita sebut dah dulu,
Malaikat itu lebih mulia lagi kalau dilihat daripada unsur kejadian dia daripada Adam alaihissalam. Malaikat, dalam sepotong hadis disebut malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Kalau kita lihat kalau kita fikir logiknya, cahaya dengan tanah lebih mulia lagi cahaya daripada tanah. Tetapi sifat malaikat dia tidak takbur, walaupun unsur kejadian dia lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Tetapi iblis laknatullah, dia berkata kepada Allah dalam keadaan takabur, sombong diri, ego. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini dijadikan daripada nar, daripada api, sedangkan Adam alaihissalam dijadikan daripada tanah. Bahkan dalam ayat yang lain lebih takabur lagi, iblis disebut apa? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takabur, sombong diri. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tak akan sujud kepada manusia. Kata iblis dalam keadaan takabur, aku tidak akan sujud kepada manusia yang mana engkau jadikan manusia ini daripada tanah liat yang kering lagi dan tanah lumpur yang hitam yang telah dibentuk. Diperincikan pula lagi apa yang unsur-unsur kejadian Adam tadi. Daripada tanah liat yang kering, tanah lumpur yang hitam, buat apa aku yang mana diceritakan daripada api nak sujud kepada Adam alaihissalam? Aku lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Tuan-tuan, sifat takabur inilah yang membawa iblis dihumban oleh Allah Jalla wa'ala dalam neraka. Sebab itu bila kita lihat hadis-hadis berkaitan dengan sifat takabur, kebanyakannya baginda sallallahu alaihi wasallam sebut tentang orang yang takabur, orang yang sombong, dia akan dihumban oleh Allah Azza wa Jalla bersama-sama dengan iblis dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi ahlin nar, nakkah aku ini bertanya, nakkah aku ini memberitahu kepada kamu semua tentang ahli-ahli neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat dia kata, ya Rasulullah, sebutkan kepada kami ciri-ciri ahli neraka tu, supaya kami mengetahui, supaya kami dapat minta jauh daripada sifat-sifat ahli neraka tersebut. Lalu kata Nabi SAW, kullu utullin jawadin mustakbir. Orang yang keras, orang yang kasar, kata baginda SAW, orang yang pertama, ahli neraka. Jawadin, orang yang tamak lagi rakus. Kemudian yang ketiga, kata baginda SAW, ciri-ciri ahli neraka adalah mustakbir, sombong, ego, rasa besar diri. Itu adalah ahli neraka. Seperti mana sebiji macam apa yang ada pada dalam diri iblis laknatullah tadi, sombong diri. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Mereka yang mana ada di dalam diri mereka sebesar zarrah sifat ego dan sombong, tidak akan mau syurga, tidak akan masuk syurga, tuan-tuan. Kemudian baginda SAW sebut, siapakah orang yang sombong tersebut? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong tersebut, yang pertama, dia menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran dah ada di hadapan mata dia, tetapi dia menolak kebenaran tersebut. Orang itu disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kibr, sombong, besar diri, bangga diri, al-kibr. Kemudian yang kedua, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ghamtun nas, dia pandang rendah kepada orang lain. Dia merasakan diri dia hebat, lalu dia pandang rendah kepada orang lain. Orang itu juga termasuk dalam kategori orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Menolak kebenaran, tuan-tuan, bukan hanya sekadar menolak kebenaran daripada manusia,
Lebih-lebih lagi orang itu sombong apabila dia menolak kebenaran, apabila didatangkan hujah-hujah nas-nas agama. Berapa ramai orang hari ni tuan-tuan, apabila agama tidak kena dengan hawa nafsu, dia ditolak kebenaran tersebut. Apabila kita bentangkan inilah hujahnya, inilah nasnya, inilah dalilnya, tapi mereka menolak kebenaran, orang ini dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam al-kibr, orang yang sombong diri, seolah-olah dia lebih baik lagi. Kemudian yang kedua tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa ghamtun nas, iaitu dia pandang rendah kepada orang lain, merasa diri itu lebih baik lagi daripada orang lain. Imam Az-Zahabi rahimahullah disebut dalam kitab dia Al-Kabair, dia kata apa? Kesombongan manusia yang paling buruk adalah apabila manusia itu sombong kepada orang lain kerana dia mempunyai ilmu lebih lagi daripada orang lain. Kesombongan yang paling buruk apabila seorang itu mempunyai ilmu, kemudian dia memandang rendah kepada orang lain kerana ilmu dia. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW banyak Nabi memberi peringatan dan amaran kepada orang yang ada ilmu, tetapi dia sombong kepada manusia-manusia yang lain. Banyak tuan-tuan. Sebab itu Imam Az-Zahabi dikata, yang ni paling besar sekali dosa dia. Orang yang ada ilmu tetapi dia sombong. Sombong kerana apa? Kerana ilmu yang dia ada. Besar dosa dia. Sebab itu Nabi SAW memberi amaran kepada orang yang ada ilmu tapi dia sombong. Kata Nabi SAW, man talabal ilm, siapa yang mencari ilmu pengetahuan, menuntut ilmu, liyumari bihi sufaha, dia nak berdebat dengan orang-orang yang bodoh, au yujari bihi ulama, dia nak bersaing dengan ulama-ulama, au yasrifu bihi wujuhan nas, ataupun dia nak memalingkan supaya orang pandang kepada dia. Dia nak berbangga-bangga dengan diri dia, dia cari ilmu untuk berbangga-bangga dengan diri dia. Lalu apa amaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adkhalahullahu nar, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memasukkan dia, menghumban dia ke dalam neraka, sebagaimana iblis yang mana dia takabur, sombong diri terhadap Adam alaihi salam, merasakan diri lebih hebat lagi daripada orang lain. Dan sombong ini sifat ahli neraka tuan-tuan. Sombong sifat ahli neraka. Batarul haq wa ghamtun nas, tolak kebenaran dan pandang rendah kepada orang lain, kedua-dua ini ada pada iblis tadi. Batarul haq, ditolak kebenaran apabila Allah telah pun membentangkan hujah-hujah. Kenapa Allah nak jadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ni? Malaikat apabila Allah bentangkan hujah, dia merasa rendah diri. Lalu apabila Allah perintahkan kepada tunduk hormat kepada Adam alaihissalam, disujud kepada Adam. Sebab dia menerima kebenaran apabila Allah membentangkan hujah kepada dia. Akan tetapi iblis laknatullah, dia tidak boleh menerima kebenaran tersebut sekalipun Allah Azza wa Jalla telah membentangkan hujah kepada dia. Kibr dia, besar diri dia, rasa sombong dia. Wa ghamtun nas, itu juga ada pada iblis laknatullah, pandang rendah kepada orang lain. Apabila dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kenapa aku perlu sujud kepada Adam alaihi salam sedangkan aku ini, unsur kejadian aku ini daripada api. Bangga diri dia bila disebut bahawa dia itu daripada api. Khalaqtani min nar, kata dia, aku ini dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam itu apalah sangat dia tu dijadikan daripada tanah pula tanah lumpur yang hitam. Tuan-tuan, dia bangga diri. Wa ghamtun nas, dia memperkecil-kecilkan orang lain. Itu ada pada sifat iblis laknatullah. Dan bila kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hamba-hamba Allah yang saleh, ibadur rahman, kata Allah Azza wa Jal, Allah mensifatkan di antaranya adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Lawan kepada sifat kibr, sifat sombong diri tadi adalah sifat tawadhu.
Dan sifat rendah diri, tawaduk, itulah merupakan sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang salih, yang Allah ceritakan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba-hamba ar-rahman itu apabila mereka berjalan di atas muka bumi ini hauna, secara rendah diri. Itu hamba yang salih. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa yang merendah diri, Allah Azza wa Jalla akan angkat darjat dia. Kita rendah diri di sisi manusia, Allah Azza wa Jalla akan angkat darjat kita. Tuan-tuan, dekat dunia pun Allah dah angkat pun darjat kita. Sekalipun kita rasa rendah diri, kita merendah diri di hadapan orang lain, sebenarnya orang akan pandang besar kepada kita. Allah angkat darjat dia, itu di dunia tuan-tuan. Lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak, di dalam syurga, Allah Azza wa Jalla akan angkat darjat mereka yang merendah diri di dunia. Bahkan kita dengar nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia, seorang pemuda salih, Luqmanul Hakim. Dia kata, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Luqmanul Hakim kepada anak dia, wala tusa'ir khaddaka linnas, wahai anakku, anak kesayanganku, la tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau paling wajah engkau daripada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini sombong, megah diri, bongkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Luqmanul Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong, bangga diri. Bahkan macam kita sebutkan tadi, orang yang sombong dan bangga diri semuanya akan dihumban oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam api neraka bersama-sama dengan iblis, yang mana iblis itu sombong diri antara sifatnya. Tuan-tuan, apabila iblis laknatullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia turut sama sujud kepada Adam alaihi salam, dan dia enggan kerana kesombongan yang ada pada diri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat Muslim, Nabi kata, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada." Apabila telah dibaca kepada anak Adam itu ayat-ayat sujud, fasajada, lalu mereka semua sujud. I'tazala syaitanu yabki. Kemudian syaitan dilari pergi jauh dan dia menangis. Yabki. Kenapa dia menangis? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya wailah. Baginda bersabda, kata iblis, ya wailah, celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajad. Diperintahkan kepada anak-anak Adam ini sujud, kemudian mereka semua sujud. Falahul jannah, maka dia akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bisujud fa asaitu falyan nar. Kata iblis laknatullah, dia menangis, dia pergi menjauhkan diri dan dia menangis. Dia kata anak Adam apabila diperintahkan kepada mereka itu sujud, lalu mereka terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, falahul jannah, maka dia akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bisujud, akan tetapi aku ini apabila diperintahkan kepada aku untuk sujud, fa asaitu, aku enggan, aku lawan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa asaitu, aku enggan. Falyan nar, maka bagi aku api neraka. Dia menangis tuan-tuan. Dan para ulama dia kata, iblis dia menangis bukan kerana dia bertaubat, bukan dia menyesal di atas dia tak sujud kepada Adam tadi, bukan tuan-tuan. Tapi dia menangis sebab dia tidak mampu menggoda manusia supaya jangan sujud, jangan mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis kerana dia putus asa, sebab dia tidak mampu untuk menggoda anak-anak Adam supaya tidak melakukan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis tuan-tuan. Sebab itu kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka banyakkan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Banyakkan sujud. Nah, apabila kita semakin banyak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala,
semakin iblis ini lari daripada kita, semakin jauh daripada kita, dan dia rasa menyesal dan putus asa kerana dia tidak dapat menggoda, dia tidak dapat memujuk rayu kita, dan dia lari daripada kita. Kemudian tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila iblis laknatullah, dia tidak sujud kepada Adam alaihi salam dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa menggoda anak-anak Adam. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia nak menggoda anak-anak Adam. Janji dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, kata Allah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau telah pun memutuskan aku sesat, engkau telah melaknat aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Lalu aku berjanji, aku akan menggoda anak-anak Adam ini supaya jauh daripada jalan yang lurus. Itu janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, iblis laknatullah disebut, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memutuskan kepada aku bahawa aku ini sesat. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan menghiasi di atas muka bumi ini dengan perhiasan-perhiasan indah. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti akan aku sesatkan mereka itu semua sekali. Itu janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan dia nak kita juga tuan-tuan, anak cucu cicit Adam ini juga, dia nak kita juga termasuk seperti mana dia akan dihumban oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam api neraka. Dan itu janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk merealisasikan janji dia, dia minta satu doa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doa dia? Dia minta apa kepada Allah? Dia minta supaya Allah panjangkan umur dia. Dalam surah Sad, Allah Subhanahu wa taala, iblis dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dia kata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, tangguhkanlah umurku hingga hari akhirat. Didoa pula tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat menyesatkan cucu cicit Adam ni, untuk merealisasikan hajat dia, untuk menyesatkan kita. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur aku sehingga hari akhirat. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umur aku sehingga hari akhirat. Qal, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada iblis, fa innaka minal munzarin. Allah makbulkan doa iblis. Fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau di kalangan makhluk-makhluk yang diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku panjangkan umur engkau. Innaka minal munzarin. Aku panjangkan umur engkau ila yaumil waqtil ma'lum, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang telah ditetapkan. Tuan-tuan, tadi iblis dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur dia sehingga hari akhirat, ila yaumi yub'atsun, sehingga hari dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa iblis, tapi tak semua. Allah tidak makbulkan ataupun Allah tidak panjangkan umur iblis sehingga hari akhirat, tak tuan-tuan. Tapi Allah sebut dalam surah ini, surah Sad, ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga waktu yang telah ditentukan untuk engkau. Waqtil ma'lum bukan hari kebangkitan. Bukan hari kebangkitan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala makbulkan separuh daripada doa iblis tadi, yang mana Allah panjangkan umur iblis, tetapi bukan sampai hari akhirat. Tak tuan-tuan. Yaumil waqtil ma'lum, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang telah ditetapkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tak tahu sampai bila. Sehingga waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga itulah iblis ini
akan terus hidup dan dia terus merealisasikan hajat-hajat dia, iaitu untuk memecah belahkan kita, memujuk, menggoda-goda anak cucu cicit kita. Dan tuan-tuan, bila kita lihat ini, apabila Allah Subhanahu wa taala dia memakbulkan doa iblis tadi, kita dapati bahawa iblis ini antara makhluk Allah yang panjang umur dia. Iblis antara makhluk Allah yang panjang umur dia. Apa tidaknya bila kita sebut dahulu bahawa iblis ini daripada kalangan jin, yang mana jin telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Adam alaihissalam lagi. Malaikat dan jin telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum diciptakan Adam alaihissalam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu jin daripada kalangan yang jahat-jahat ni, iblis, dia pula diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengambil nyawa dia. Allah memanjangkan umur dia. Dia daripada kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang panjang umur dia. Kita tuan-tuan mati umur 60, 70 tahun dah mati dah. Tapi iblis tak mati-mati. Patutlah dia macam-macam trik dia untuk menggoda kita. Memang pengalaman dia daripada dulu lagi sehingga sekarang tak mati-mati tuan-tuan. Memang banyak trik-trik dia. Ikutlah orang tu macam mana. Orang tu alim, dia pandailah dia buat cara orang alim. Orang tu jahil, dia buat cara orang jahil. Orang tu malas, dia buat cara orang malas. Orang tu rajin, dia buat cara orang rajin. Macam-macam trik dia. Tuan-tuan, bila kita baca buku Ibn Jauzi, Talbis Iblis, kita akan jumpa trik-trik ataupun cara godaan-godaan syaitan yang telah disenaraikan oleh Ibn Jauzi banyak tuan-tuan. Dan buku tu bagus untuk kita baca supaya kita memahami. Kadang-kadang tuan-tuan, iblis dia memesongkan hati kita dengan cara dia suruh kita buat perkara yang sunat itu lebih lagi daripada perkara yang wajib. Selalu kadang-kadang kita bagi contoh, solat tarawih penuh masjid, sedangkan tarawih itu sunat tuan-tuan. Tapi salat fardu 5 waktu, kadang-kadang tak nampak muka dia ke masjid. Para ulama mereka berkata bahawa orang yang mana melebihkan salat sunat dan meninggalkan perkara yang wajib, Allah Azza wa Jalla tidak akan terima perkara yang sunat yang dia buat tadi. Dan itu antara salah satu trik syaitan. Dia nak memecah belahkan kita, nak menggoda kita supaya lari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita qiyamul lail kadang-kadang tuan-tuan. Qiyamul lail daripada pukul 3 sampai subuh. Dekat-dekat subuh mengantuk, tidur. Lalu kita tak pergi salat berjemaah. Tuan-tuan, yang berjemaah di masjid subuh itu lebih wajib lagi daripada kita qiyamul lail. Tapi itu antara salah satu trik syaitan. Dia menghasut kita. Dia memperindahkan amalan-amalan sunat itu lebih lagi daripada perkara-perkara yang wajib. Qiyamul lail, kemudian siang pula tidur. Tak pergi mencari nafkah untuk anak bini, untuk keluarga. Sedangkan yang menjadi kewajipan kepada kita cari nafkah. Bukan qiyamul lail tadi. Qiyamul lail itu sunat. Tapi tuan-tuan, dia pandai. Trik syaitan ni pandai. Ialah bila kita lihat pengalaman dia daripada lama dah sehingga sekarang, dia pandai untuk menggoda manusia supaya jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa iblis, iaitu dengan memanjangkan umur dia kepada waktu-waktu yang telah ditentukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hawa kepada Adam alaihissalam. Tuan-tuan, kita tak akan jumpa dalam Al-Quran perkataan Hawa, isteri kepada Adam alaihissalam. Kita tak akan jumpa. Allah Subhanahu wa taala tidak mendetailkan perkataan Hawa ataupun nama isteri kepada Adam itu Hawa, tak ada. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya sebut isteri kepada Adam.
wa qulna ya Adam uskunu anta wa zawjukal jannah. Kami berkata kepada Adam alaihi salam, uskun anta wa zawjukal jannah, duduklah engkau dan bersama dengan isteri engkau di dalam syurga ini. Allah dia tidak mengkhabarkan kepada kita tentang nama kepada isteri Adam itu Hawa, tak ada tuan-tuan. Tetapi apabila kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut perkataan Hawa tadi. Maksudnya Hawa ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaula Hawa lam takhun unsa zawjaha. Kalaulah bukan kerana Hawa mengkhianati Adam, maka bukanlah kerana Hawa, kalaulah bukan kerana Hawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam takhun unsa zawjaha. Isteri-isteri ataupun perempuan-perempuan ini tidak akan mengkhianati suami-suami dia. Perkataan Hawa itu disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tahulah kita isteri kepada Adam alaihi salam adalah Hawa, sebagaimana yang telah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis yang sahih yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahih dia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hawa. Cuma tuan-tuan, menjadi perbincangan para ulama, Hawa ini dijadikan daripada apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kamu semua, berbuat baiklah kamu semua kepada wanita-wanita ini. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Lalu Nabi SAW sebut, fa innal mar'ata khuliqat min ad-dhila. Sesungguhnya wanita-wanita ini diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi ad-dhila'i a'lahu. Dan sesungguhnya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Fa in zahabta tuqimuhu kasratahu. Kalau kamu kuat untuk memperbetulkan dia, nak meluruskan dia, kasratahu, kamu akan mematahkan tulang yang bengkok tadi. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Tapi kalaulah kamu tinggalkan, kamu tak nak perbetulkan kebengkokan tadi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lam yazal a'waj, maka dia akan terus menjadi bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Sekali lagi baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, maka berbuat baiklah kamu semua kepada perempuan. Tuan-tuan, hadis ini menjadi perbincangan para ulama. Adakah benar Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Adam alaihissalam? Pandangan yang pertama disebut betul, yang mana Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Adam alaihissalam berdasarkan kepada hadis ini. Ditambahkan pula dengan ayat Allah Jalla wa'ala. Allah sebut, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kamu semua kepada Tuhanmu, yang mana telah menjadikan engkau semua daripada jiwa yang satu, min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami jadikan daripadanya, daripada nafsin wahidah tadi, daripada jiwa yang satu tadi, zaujaha, isterinya. Maka mereka mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Tetapi ada lagi sekumpulan ulama yang menyatakan bahawa hadis dan ayat ini tidak menunjukkan kepada itu pun. Dan pandangan ini yang masyhur, tuan-tuan, yang mana mengatakan bahawa Hawa bukan daripada tulang rusuk Adam alaihissalam. Hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW bukan nak sebut bahawa Hawa itu diciptakan daripada tulang Adam alaihissalam. Tak, tuan-tuan. Tulang rusuk Adam bukan, tuan-tuan. Akan tetapi Nabi SAW nak cerita kepada kita bahawa sifat sebenarnya perempuan ini seperti mana tulang rusuk, yang mana apabila kita nak buat, kita nak perbetulkan dia, dia mudah patah. Dan begitulah sifat perempuan, tuan-tuan. Emosi. Tak boleh nak cakap kasar sikit merajuk, cakap kasar sikit lari, macam tu. So Nabi SAW, para ulama dia mentafsirkan hadis ini, dia kata Nabi SAW bukan nak cerita bahawa
Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk. Tak, tuan-tuan. Tetapi Nabi nak ceritakan itulah sifat perempuan, yang mana dia perlu diperbetulkan dengan cara yang sangat berhemah. Tak boleh terlalu kuat, kerana kalau terlalu kuat dia patah. Tak boleh pula tinggalkan, kalau tinggalkan dia terus bengkok. Lalu dia kena betul-betul berhemah, cakap baik-baik, cerita dulu, bagi hadiah, macam tu, tuan-tuan. So hadis ini diceritakan, ataupun para ulama dia nak ceritakan, dan disebut Nabi SAW diceritakan hadis ini untuk menceritakan keadaan wanita tersebut. Lebih-lebih lagi dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebut, innamal mar'atu kaddila', sesungguhnya perempuan itu seperti tulang rusuk. Hadis ini, tuan-tuan, Nabi SAW tak sebut daripada tulang rusuk, tak, tuan-tuan. Kaddila', seperti tulang rusuk. Maksudnya macam kita sebut tadilah, kalau nak perbetulkan, kena perbetul baik-baik. Tak boleh nak keras-keras, nanti kalau keras-keras dia mudah patah. Tak boleh terus tinggalkan, kalau terus tinggalkan dia akan terus bengkok. Lalu dia kena baik-baik je, buat baik-baik. Bahkan Al-Imam Bukhari dalam sahih dia, bila kita lihat, Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab mudarati ma'an nisa, bab berbuat baik kepada perempuan. Maksudnya antara fiqh Bukhari dalam sahih dia, kefahaman Imam Bukhari terhadap hadis ini tidak menceritakan tentang asal usul kejadian Hawa. Tak, tuan-tuan. Akan tetapi hadis ini menurut Imam Bukhari, apa yang kita faham apabila Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab mudarati ma'an nisa, bab berbuat baik kepada perempuan, apa yang kita faham, Imam Bukhari nak ceritakan kepada kita bahawa hadis ini sebenarnya nak cerita kita kena berbuat baik kepada perempuan. Bukan asal usul kejadian perempuan itu daripada tulang rusuk manusia. Lalu bagaimana pula kejadian Hawa? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, kita tak tahu. Kalaulah kita berpegang dengan pandangan yang kedua tadi, yang mengatakan bahawa hadis tersebut tidak menyentuh pun persoalan bagaimana Hawa itu dijadikan, lalu kita nak memikirkan bagaimana kejadian Hawa alaihassalam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, kita mendiamkan diri sahaja. Tak tahu, wallahu a'lam. Kita tak tahu bagaimana Allah Azza wa Jal menjadikan Hawa alaihissalam. Tak tahu, tuan-tuan. Dan antara kita, orang yang belajar, apabila tidak disebut secara detail dalam nas, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, lebih baik kita tinggalkan dan tidak memberikan apa-apa pun kepada kita. Kalau kita tahu pun, okey, kita mengetahui. Kalau kita tidak mengetahui pun, tidak menjejaskan iman kita, tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah selepas ni kita akan sambunglah tentang bagaimana Iblis dia menunaikan hasrat dia untuk menggoda Adam alaihissalam, begitu juga Hawa alaihissalam dalam syurga, sehinggalah mereka semua terpedaya dengan godaan-godaan Iblis, laknatullah. Dan tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Insya-Allah saya tanggung majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.